Assalamualaikum dan salam sejahtera. Penuh gemalai menghibur puteri hamba Umay bersembah diri. Terus bersama saya Umay Wahid dalam 15 minit MMTV edisi 22 November 2023. Kita ke berita utama. Laporan Ketua Audit Negara LKAN 2022 mendapati sejumlah RM681.71 juta dana awam direkodkan hilang serta rugi selepas kegagalan 6 program. Ia membabitkan kegagalan pengurusan program padi yang berjumlah RM660.14 juta, pengurusan pembangunan hartanah lembaga pembangunan Langkawi sebanyak RM14.33 juta dan pengurusan dan kawal selia senjata api jabatan serta agensi di bawah Kementerian Dalam Negeri dengan jumlah RM6.34 juta. Selain itu, kegagalan pengurusan program pemuliharaan kawasan perlindungan marin yang berjumlah RM0.49 juta, program galakan pelaburan bagi sektor perkilangan RM0.29 juta dan pengurusan program bandar selamat sebanyak RM0.12 juta. Dalam pada itu, LKAN 2022 juga merekodkan 3 kes pembaziran bernilai RM21.35 juta. Ia melibatkan pembaziran dalam pengurusan pekerja asing melalui sistem pengurusan pekerja asing bersepadu dan Foreign Worker Centralised Management System FWCMS berjumlah RM19.39 juta. Seterusnya, pembaziran dalam pengurusan program pemeliharaan kawasan perlindungan marin sebanyak RM1.04 juta dan pengurusan program memperkasakan kapasiti, kebolehan dan daya saing industri pembinaan yang berjumlah RM0.92 juta. Sementara itu, pembayaran tidak teratur bernilai RM1.47 juta dalam pengurusan program podium sukan elit dan pengurusan program memperkasakan kapasiti, kebolehan dan daya saing industri pembinaan juga direkodkan mengalami ketirisan. Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar bertitah pelantikan baginda sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17 bukanlah satu kenaikan pangkat tetapi tambahan tanggungjawab yang memerlukan pengorbanan, masa dan tenaga sebagai ketua negara. Sultan Ibrahim bertitah keutamaan baginda juga bukan untuk menjaga kepentingan 222 wakil rakyat tetapi 33 juta rakyat Malaysia dan perkara itu akan menjadi kepentingan baginda. Merasakan negara pada hari ini telah dijangkiti virus perpecahan, titah baginda ia berpunca daripada pemimpin politik yang sanggup berbalah, caci mencaci, menabur fitnah dan memecah perpaduan rakyat demi mengejar kuasa dan kedudukan serta kepentingan diri. Justru baginda bertitah menyeru semua pemimpin bertolak ansur dan hormat menghormati di antara satu sama lain untuk meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan hidup rakyat. Titah baginda lagi sepanjang tempoh memegang jawatan Yang di-Pertuan Agong, baginda akan melepaskan tampuk pemerintahan negeri kepada Tunku Mahkota Johor yang akan dilantik sebagai pemangku sultan. Pengerusi Majlis Amanah Rakyat MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajidi Dusuki membayangkan ujian penyampaian sekolah rendah UPSR wajar diadakan semula. Beliau dalam satu hantaran di Facebook berkata salah satu faktor pencapaian ujian kemasukan ke Maktab Rendah Sains MARA MRSM rendah disebabkan tiada UPSR. Kerajaan pada tahun 2021 memansuhkan sepenuhnya UPSR selepas peperiksaan itu dibatalkan pada tahun 2020 akibat COVID-19. Bekas Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin dipetik berkata keputusan itu dibuat hasil libat urus dengan pelbagai pihak. Guru didakwa terpaksa memberi tumpuan yang lebih kepada subjek UPSR sehingga mengekang kreativiti guru dalam pengajaran. Susulan pemansuhan UPSR, pentaksiran berasaskan sekolah diperkasakan bagi sekolah yang berhasrat memasuki sekolah berasrama penuh. Suntikan modal sebanyak RM259.98 juta oleh Universiti Teknologi MARA UiTM kepada UiTM Holding Sdn Bhd tidak mempunyai kelulusan Menteri Kewangan yang tidak selaras dengan Akta Universiti Teknologi MARA 1976/Akta 173. Ketua Audit Negara Datuk Wan Suraya Wan Muhammad Razi berkata perkara itu antara isu yang dibangkitkan berhubung UiTM Holding Sdn Bhd dalam laporan Ketua Audit Negara LKAN tahun 2022 mengenai pengurusan syarikat kerajaan persekutuan.
Ujarnya, pertukaran syarat nyata tanah daripada kategori institusi pengajian tinggi kepada kategori industri bagi projek UiTM Solar Park 1 di Gambang, Pahang belum diselesaikan serta dikenakan denda dan cukai tanah berjumlah RM14.69 juta. Terdahulu, LKAN tahun 2022 mengenai pengurusan syarikat kerajaan persekutuan mengukur pencapaian objektif penubuhan syarikat melalui aspek takbir urus korporat, kedudukan kewangan dan pengurusan aktiviti utama syarikat. Mencari produk usahawan desa, persembahan artis dan kebudayaan, sukan serta pelbagai lagi aktiviti menarik? Jom kita ke Karnival Usahawan Desa KUD pada 22 hingga 26 November 2023 di Anjung Floria, Putrajaya dari 10 pagi hingga 10 malam. Masuk percuma! Tunggu apa lagi? Kita gegarkan KUD Putrajaya. Kita kembali lagi. Seorang pengasuh mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Sepang hari ini atas dakwaan menganiaya seorang bayi perempuan berusia 4 bulan sehingga cedera di dengkir Rabu lalu. Tertuduh Nur Anis Idayu Muhammad Khair alias Muhammad Khari 25 tahun membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan oleh jurubahasa di hadapan Hakim Dr. Azrul Abdullah. Berdasarkan kertas pertuduhan, suspek didakwa menganiaya dengan cara yang mungkin menyebabkan kecederaan fizikal terhadap seorang bayi perempuan di bawah pemeliharaannya. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 yang memperuntukkan denda maksimum RM50,000 atau penjara sehingga 20 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Mahkamah membenarkan jaminan RM10,000 dengan seorang penjamin berserta syarat iaitu dilarang mendekati dan mengganggu saksi serta mangsa. Sebutan kes ditetapkan 20 Disember ini untuk serahan dokumen. Diberi peluang untuk menyanyikan semula lagu Saat Hilang Cintamu, nyanyian Allahyarhamah Siti Sarah, penyanyi Alfa Hani memberitahu dia tidak kisah sekiranya ada yang mahu membandingkan nyanyiannya dengan penyanyi asal. Menurut Alfa atau nama sebenarnya Nur Alfa Hani Mokhtar 20 tahun, ketika ini dia sangat bersyukur dipilih menyanyikan lagu tersebut dengan susunan muzik baharu oleh Ajay yang juga merupakan pencipta lagu tersebut. Rasa sangat-sangat beruntung. Rasa Alfa besar dengan lagu ni, dengan lagu dengan lagu Kak Sarah. Lepas tu, tiba-tiba umur 20 tahun, Abang Ajay pilih Alfa untuk nyanyi balik lagu Kak Sarah. Selaku pencipta lagu, Ajay menjelaskan antara kelainan yang diberikan kepada lagu ciptaannya ini adalah melalui susunan muzik secara orkestra. Sementara itu ditanya mengenai pemilihan Alfa untuk menyanyikan kembali lagu itu, tambah Ajay ia berdasarkan kemampuan penyanyi baru itu dari segi vokal. Yang commercial value yang saya rasa apabila kita bercerita komersial tu bukan hanya pada pendengaran suara. Maknanya the whole package of dia punya personality, dia punya penampilan, kita tak menyampah tengok. Berita dunia. Penampakan lembaga menyerupai wanita berpakaian serba putih dan berambut panjang di atas bumbung sebuah kereta di Bangkok baru-baru ini tular di media sosial. Video klip yang memaparkan susuk menyeramkan seakan Pontianak itu dimuat naik di akaun TikTok Si Abhisama. Individu tersebut dikatakan merakam lembaga itu di atas sebuah kereta yang bergerak di hadapan kenderaannya melalui kawasan gelap yang hanya diterangi lampu jalan. Selepas hantaran itu tular, akaun TikTok yang sama memuat naik satu lagi video selepas netizen mempersoalkan kesahihan rakaman tersebut. Video kedua memaparkan rakaman dari jarak lebih dekat ketika kereta perakam bertindak memotong kereta di hadapannya dengan menampakkan imej lembaga itu dengan lebih jelas. Seorang remaja di Thailand dilaporkan stabil selepas terkena panah ikan yang menembusi otaknya ketika memancing. Remaja yang dikenali sebagai Chayaton berumur 14 tahun tersebut dipercayai sedang memancing bersama rakannya di wilayah Nakhon Ratchasima, Timur Laut Thailand, namun secara tidak sengaja tertembak panah ikan sepanjang 30 cm sehingga terkena kepalanya. Sebuah imej X-ray yang didedahkan Hospital Cakarat menunjukkan panah tersebut tertanam ke dalam tengkorak remaja berkenaan hingga menyebabkan doktor terpaksa berusaha sehabis mungkin untuk menyelamatkan nyawanya.
Bagaimanapun, pakar bedah hospital itu berjaya mengeluarkan panah yang berada di luar kepala mangsa sebelum menarik beberapa lagi bahagian logam yang telah tertanam di dalam otak mangsa. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Segmen Halal Niaga minggu ini. 40 tahun beroperasi di Petaling Jaya, Zainul Nasi Kandar yang menghidangkan makanan autentik dari utara menjadi antara pilihan penduduk sekitar kawasan ini. Pemiliknya, Zainab Ismail, masih mengekalkan resepi turun-temurun keluarga, antara rahsia yang terus menjadikan Zainul Nasi Kandar kekal beroperasi sehingga kini. Zainul Nasi Kandar dah bertapa hampir 40 tahun. Di Petaling Jaya ni lah, generation resepi. Dia semua daripada generation resepi. Kita tak ada ubah. Sikit pun tak ada ubah. Dari dulu sampai sekarang, itulah resepi dia. Dari dia kita daripada arwah dulu tahun 60-an lah. Bermula daripada tahun 60-an. Lepas tu kita take over dalam tahun 80-an. Menyajikan pelbagai jenis lauk, namun ayam goreng istimewanya tetap menjadi kegemaran ramai untuk dijamah bersama dengan kuah campur restoran ini. Kuah campur dengan ayam goreng yang selalu famous, ayam goreng lah. Ayam goreng, kambing, daging, itu yang banyak yang orang suka tu lah. Sehari ikan, kepala ikan, sotong, daging, limpa hati dengan tahu, tu kuah-kuah lah. Standard menu. Hari-hari yang sama menu dia. Tak ada berubah menu. Bursa Malaysia Securities Berhad telah melucutkan status nota amalan 17 PN17 daripada AirAsia X Berhad AAX berkuat kuasa pukul 9 pagi hari ini. Bursa Malaysia dalam satu kenyataannya semalam berkata pihaknya memutuskan untuk membenarkan rayuan AAX supaya dilepaskan daripada diklasifikasikan sebagai penerbit tersenarai terjejas menurut PN17. Ia dengan syarat bahawa AAX perlu mengumumkan keuntungan selepas cukai yang boleh diagihkan kepada pemegang ekuiti AAX dalam laporan suku tahunan bagi tempoh kewangan berakhir 30 September 2023. Bursa Sekuritis ingin menekankan bahawa ia akan terus memantau kemajuan syarikat PN17 dan nota panduan 3 GN3 berkenaan dengan pematuhan mereka terhadap keperluan penyenaraian pasaran utama dan ACE. Kita ke berita sukan. Skuad Harimau Melaya mempamerkan semangat juang tinggi selepas merekodkan kemenangan 1-0 ke atas Taiwan pada aksi kedua kumpulan di saingan kelayakan Piala Dunia 2026 Piala Asia 2027 di Stadium Perbandaran Taipei semalam. Kemenangan berkenaan membolehkan Malaysia mengutip 6 mata maksimum daripada 2 perlawanan sekaligus menerajui kumpulan D. Peluang terbaik Malaysia hadir pada minit ke-27 tetapi percubaan yang dilakukan oleh Akhyar Rashid melepasi palang gol. Namun skuad negara kembali meningkatkan rentak pada penghujung babak pertama dan kali ini giliran Stuart Wilkin melakukan rempatan di luar kotak penalti tetapi berjaya diselamatkan penjaga gol tuan rumah. Jaringan yang dicari sepatutnya hadir sebelum whistle separuh masa pertama ditiupkan namun nasib tidak menyebelahi Harimau Melaya apabila percubaan Faisal ketika berada dalam situasi 1 lawan 1 dengan penjaga gol lawan sekadar terkena tiang. Bersambung pada separuh masa kedua, Kim Panggon membuat rombakan kecil dengan memasukkan pemain gantian Darren Loh dan Enric Dos Santos dalam usaha memantapkan strategi. Keputusan tersebut ternyata berbaloi apabila Darren membalas kepercayaan yang diberikan dengan menjaringkan gol tunggal perlawanan pada minit ke-72. Skuad tuan rumah kendalian Gary White berusaha untuk bangkit mencari gol penyamaan tetapi keputusan 1-0 kekal hingga ke whistle penamat. Penyerang Atletico Madrid Anthony Griezmann dilaporkan sedia menolak pelawaan untuk menyertai Manchester United pada Januari ini meskipun ditawarkan 3 kali ganda kenaikan gaji.
Nama bintang berusia 32 tahun itu menjadi sebahagian daripada perancangan pengurus United Erik ten Hag bagi menajamkan jentera serangannya pada jendela perpindahan Januari ini. Difahamkan United tiada masalah untuk menawarkan gaji lumayan kepada bintang itu sebanyak 2.3 juta ringgit seminggu sekaligus menjadi antara pemain termahal kelab itu. Bagaimanapun, pakar pembinaan Eropah mendakwa Griezmann tidak akan meninggalkan Atletico pada Januari depan kerana ingin membalas budi kelab itu yang berjaya menampilkan prestasi terbaiknya. Satu lagi berita baik buat semua pelayar utusan online dan Kosmo Online, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKWD mengadakan KUD at Putrajaya tahun 2023 pada 22 hingga 26 November 2023 bertempat di Anjung Floria Putrajaya dengan pelibatan 10 agensi di bawah KKDW. Bahkan dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, program ini mensasarkan 1 juta pengunjung sepanjang tempoh pelaksanaan. Jangan lepaskan peluang untuk hadir ke KUD at Putrajaya 2023 bermula 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti pengunjung. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Khamis 23 November 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Umar Wahid. Assalamualaikum dan jumpa lagi.